tamadun seperti tamadun Mesopotamia, tamadun Wangko, tamadun Mesir Purba, dan banyak lagi tamadun lain sangat menitik beratkan aspek pendidikan mereka untuk membangunkan tamadun masing-masing, khususnya dari segi sumber pembangunan sumber manusia dan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Proses pendidikan bertujuan untuk menyampaikan ilmu serta kemahiran, juga untuk memupuk jati diri, nilai-nilai murni serta perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Oleh itu, pihak kerajaan perlu mengaplikasikan pendidikan sebagai wadah pembentukan integrasi nasional yang berkesan. Berbalik kepada konsep ketamadunan, adalah mustahil sebuah tamadun itu dapat membangun dengan sempurna tanpa pendidikan yang berkesan. Malah, kegagalan pendidikan yang berkesan mampu menjadi faktor utama jatuhnya sebuah tamadun itu kerana gagal menghasilkan moden insan yang dapat meneraju pemerintahan dan pembangunan tamadun tersebut. Antara aspek terpenting dalam menentukan berkesannya sebuah sistem pendidikan ialah bahasa yang digunakan sebagai media pengajaran. Hal ini tidak boleh dipandang remeh dan wajar diberikan fokus oleh mereka yang membuat dasar pendidikan negara. Saudara-saudari, kegagalan memilih bahasa yang tepat untuk dijadikan medium pelajaran boleh menjatuhkan tahap intelek rakyat kerana tiadanya kefahaman tentang apa yang dipelajari dan menghalang proses knowledge transfer yang berkesan. Sekiranya seseorang itu tidak dapat menguasai bahasa yang digunakan dengan baik, bagaimana mereka ingin memahami apa yang dipelajari? Bagaimana pula mereka ingin mengembangkan ilmu tersebut untuk pembangunan negara sekiranya perkara asas seperti ini tidak dapat dikuasai oleh mereka? Saudara-saudari, mari kita kecilkan skop perbincangan dalam konteks Malaysia, negara kita yang tersyarikat. Di Malaysia, apabila berbincang mengenai isu ini, istilah-istilah seperti PPSMI, MBM-MBI, e-terms dan sebagainya sering kita dengarkan. Namun, apakah sebenarnya hakikat di sebalik isu penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran sains dan matematik? Bagi menjawab persoalan tersebut, mari kita saksikan video ini. And I have very definite reasons, supported by the Supreme Council of UMNO, as to why we should teach science and math in English. It is not about trying to learn English. It's not about trying to learn Malay. It is simply an acknowledgement of the fact that today's knowledge comes to us in the English language. Just as in the past, the Arabs, when they became Muslims, studied Greek in order to acquire the knowledge of the Greeks. Dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dasar dalam bahasa Inggeris diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Aspirasi beliau adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang kompeten serta mahir berbahasa Inggeris. Pengenalan dasar ini mendapat reaksi daripada pelbagai pihak, termasuklah parti-parti politik, agensi-agensi bukan kerajaan, persatuan-persatuan pendidikan, tokoh-tokoh terkemuka negara, guru-guru, ibu bapa serta para pelajar sendiri yang merupakan bahan eksperimen pada dasar ini. Banyak usaha kerajaan telah dijalankan bagi menjayakan dasar ini. Antaranya, para guru telah dihantar untuk menghadiri kursus e-terms. Perlu kita sedari bahawa ada guru yang benar-benar mampu mengajar hilang keyakinan dan terpaksa menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa medium pengajaran kerana mereka jarang menggunakannya dalam kehidupan seharian mereka. CD-CD pendidikan pintar juga telah dikeluarkan bagi membantu guru-guru dalam proses menyampaikan PMP dalam kelas dan juga makmal. Guru-guru ini juga diberi allowance sebagai insentif kepada guru-guru yang terlibat. Kesemua ini telah menelan perbelanjaan yang cukup banyak. Tentunya, dengan wang yang sebanyak ini, pelbagai persoalan yang telah ditimbulkan. Antaranya, sejauh manakah dasar ini berjaya mencapai objektifnya? Adakah berbaloi dengan jumlah kos yang dibelajarkan? Adakah guru-guru dan para pelajar selesa dengan pengenalan dasar ini? Adakah prestasi akademik para pelajar semakin meningkat dengan adanya dasar ini?
dan pelbagai lagi persoalan yang sering dilontarkan kepada pihak kerajaan. Kami telah membuat keputusan untuk menjalankan kajian di sebuah sekolah agama di Perak, iaitu SMKA Sultan Azlan Shah, yang juga terkesan dengan dasar ini. Mari kita lihat apa kata mereka. Kat sini kalau nak sokong BI terlampau 100% pun tak boleh juga, sebab bila dah tanya cikgu-cikgu, semua kata dua-dua boleh. Sebab apa-apa pun di atas pelajar tu. Kalau pelajar tu pun kalau kita ajari BI saja, tapi dia pun tak boleh terima and tak faham bahasa tu. Jadi pembelajaran tu tak akan jadi. Kalau bahasa Inggeris pun waktu time belajar pun ada yang tak faham lagi kan. So baik bahasa Melayu sudah. Untuk menteri kami sains dan matematik bahasa Inggeris. Lepas tu tiba-tiba waktu konfirmasi ke bahasa Melayu. So confuse lah. Ada perkataan yang Banyak kelebihan kepada bahasa Inggeris lah. Banyak lebih. Sebab apa? Sebab bila kita pergi melanjutkan pelajaran ke lebih tinggi, contoh di universiti kan, mereka menggunakan medium bahasa Inggeris sebagai bahasa perantaraan. Memang bahasa Malaysia tu sebagai bahasa ibunda kita. Tapi ialah kerajaan letakkan macam tu kan. Okay. Jadi bila pelajar tu dah didedahkan dengan bahasa Inggeris, so mereka mungkin bolehlah biasakan diri mereka membawa bahasa tu. Mari kita dengarkan apa kata-kata guru mereka. Di sini konsepnya bila buat soalan sama ada ujian selaras ke apa semua, memang kita ikut skema daripada ni lah, bentuk soalan di peringkat kebangsaan kita akan buat dua bahasa lah. Dan tapi kebanyakan pelajar dia akan menjawab dalam bahasa Melayu. Cikgu-cikgu kat sini lazimnya dia orang akan campur antara bahasa Inggeris dan bahasa Melayu lah dalam sains dan matematik. Contoh macam video ke apa semua kan, kebanyakan dia orang ambil daripada luar, kemudian dia orang tayang kepada pelajar, tapi kemudian diolah semula dalam bahasa Melayu lah. Pengajarannya memang di sini memang bahasa Melayu lah. Bila pelajar beralih daripada peringkat persekolahan pergi kepada peringkat pengajian tinggi, mungkin agak susah untuk menyesuaikan diri. Sebab itu diwujudkan PPSMI. Daripada saya secara peribadi, apa yang dilaksanakan oleh PPSMI memang baiklah. Tujuannya memang baik, cuma mungkin perlu menambahkan dari sudut kemudahan, dari sudut kelancaran pelaksanaan sistem tersebut. Bagaimanakah proses pengajaran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris? Ayo kita saksikan. Okey, sel itu melalui proses X untuk menjadi sel khusus yang menjalankan. Next step. Next step. Class. Thank you. Simplify. The answer will be 60 plus 2Q. Setelah kami menjalankan soalan selidik terhadap 70 orang responden yang terdiri daripada 10 orang guru dan 60 pelajar. Kebanyakan daripada mereka menolak penggunaan bahasa Inggeris dalam pelajaran sains dan matematik. Mungkin ini akibat daripada kegagalan mereka menguasai bahasa tersebut. Mereka juga jauh lebih selesa menjawab soalan peperiksaan dalam bahasa Melayu. Oleh itu boleh dikatakan objektif PPSMI untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar dalam konteks sekolah ini tidak tercapai. Justru kerajaan telah mengkaji semula dasar PPSMI dan telah memperkenalkan dasar yang lebih sesuai, iaitu dasar MBM MBI, memartabatkan bahasa Melayu, memperkasa bahasa Inggeris. Namun melalui respon yang kami terima, para pelajar telah sedar bahawa penggunaan bahasa Inggeris adalah sangat penting untuk mereka melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi, dan mereka juga telah sedar bahawa penggunaan bahasa Inggeris juga adalah sangat penting untuk mereka mendapatkan kerja di syarikat-syarikat yang terkemuka. Maka, adakah dasar MBM MBI ini penjelasan yang terbaik? Sekiranya kita ingin mengangkat bahasa ibunda kita sebagai bahasa keilmuan, mengapa ia tidak turut digunakan sepenuhnya di peringkat pengajian tinggi? Namun sejauh manakah bahasa kebangsaan dapat digunakan sebagai medium dalam pembelajaran sains dan teknologi? Saudara-saudari, fikir